Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Azhari, ijazah sarjana muda Kewangan Islam. Saya telah menjalani latihan industri di Yayasan Melaka selama 12 minggu daripada 2 Februari 2020 sehingga 24 April 2020. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang latar belakang syarikat Yayasan Melaka. Yayasan Melaka merupakan badan berkanun peringkat negeri yang ditubuhkan pada 15 September 1984. Hasil gabungan antara Yayasan Islam Melaka dan Yayasan Pelajaran Melaka. Pusat operasi Yayasan Melaka pula baru sahaja berpindah ke bangunan bioteknologi MITC Melaka. Untuk visi, misi dan objektif organisasi, visi bagi Yayasan Melaka adalah untuk menjadi sebuah organisasi yang unggul, sentiasa berganding bahu dengan kepimpinan negeri. Misi pula adalah ke arah masyarakat yang berpengetahuan, berintegriti, berinovasi dan berpendidikan. Seterusnya, objektif Yayasan Melaka adalah untuk membantu negeri Melaka dalam perkembangan sosial dan ekonomi dan memajukan keusahawanan orang Melayu dalam bidang ekonomi. Aktiviti perniagaan Yayasan Melaka banyak tertumpu pada hartanah, seperti menjual atau menyewakan bangunan, tanah-tanah pertanian dan rumah. Antara produk yang ditawarkan oleh Yayasan Melaka adalah menyewakan apartmen penginapan untuk mahasiswa UiTM Bandaraya Melaka dan menyewakan Dewan Citra Kasih untuk majlis keramaian seperti majlis perkahwinan. Di Yayasan Melaka, saya telah ditempatkan dalam unit kewangan di bawah penyelidikan Puan Nurul Afiqah binti Abdul Razak. Antara tugasan yang diberikan kepada saya adalah memaskini data di dalam sistem appointment Yayasan Melaka dan mendokumentkan fail-fail, resit dan bonja. Pada minggu ketiga bulan Februari, saya telah terlibat dalam program pendaftaran apartmen Yayasan Melaka yang berlangsung selama 4 hari daripada 20 hari bulan Februari hingga 22 dan 24 hari bulan Februari 2020. Penyewa apartmen Yayasan Melaka terdiri daripada mahasiswa UiTM yang akan memulakan pengajian semester baru. Pembayaran secara transfer untuk membayar yuran penginapan telah dibuka 3 hari sebelum hari pendaftaran untuk memudahkan urusan. Saya ditugaskan untuk merekod transaksi tersebut ke dalam sistem e-payment Yayasan Melaka. Kemudian saya akan mencetak 2 resit. Satu untuk diberikan kepada pelajar dan satu lagi akan didokumentkan untuk disimpan sebagai bukti pembayaran. Pada hari pendaftaran, saya ditugaskan untuk set up kaunter pendaftaran dan memberikan resit bayaran sewa kepada pelajar. Seperti yang sedia maklum, Pejabat Operasi Yayasan Melaka baru sahaja berpindah pada pertengahan Mac. Saya bertanggungjawab dalam merekod dan memasukkan fail-fail unit kewangan ke dalam kotak untuk dipindahkan. Saya mengalami kesukaran apabila fail yang telah digunakan oleh pegawai tidak diletakkan semula ke dalam kotak asal. Perkara ini amat merisaukan kerana terdapat setengah fail yang mengandungi maklumat yang mencecah jutaan ringgit. Oleh itu, penyusunan fail mengikut kotak yang sistematik penting supaya fail-fail tersebut mudah untuk dicari apabila diperlukan. Sepanjang pelajar menjalani latihan industri di Yayasan Melaka, terdapat beberapa masalah yang telah dikenal pasti. Antaranya adalah penyelenggaraan harta yang kurang memuaskan. Sebagai contoh, terdapat beberapa bilik di apartmen Yayasan Melaka tidak dapat digunakan kerana masalah teknikal seperti bom-bom bocor dan masalah sistem perpaipan. Oleh sebab itu, bilik tersebut tidak berpenghuni. Hal ini bukan sahaja menyebabkan bilik itu tidak dapat disewakan, tetapi kerosakan tersebut akan bertambah buruk dan boleh mendatangkan bahaya kepada penghuni lain. Selain itu, terdapat masalah lain yang telah dikenal pasti, iaitu terdapat banyak aset yang tidak dibangunkan atau diselenggara. Jika aset ini dibangunkan dengan betul, ia boleh mendatangkan keuntungan. Hal ini berlaku kerana kekurangan tenaga kerja untuk menguruskan aset-aset tersebut.
Pengurusan harta yang baik membolehkan harta tersebut dapat digunakan dengan efisien dan meningkatkan keuntungan. Oleh itu, penyelenggaraan yang baik perlu diberi perhatian. Jika kerosakan tersebut tidak mampu dibaiki oleh pengurusan sendiri, mereka boleh mengupah kontraktor dengan segera agar masalah tersebut tidak melebar dan meningkatkan kos membaik pulih. Bagi masalah kekurangan kaki tangan untuk membangunkan aset seperti tanah pertanian, syarikat boleh melakukan joint venture dengan syarikat lain untuk membangunkan aset tersebut menggunakan kontrak musyarakah atau mudharabah. Hal ini bukan sahaja dapat membangunkan tanah tersebut, malah dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan syarikat lain sekaligus menaikkan nama syarikat. Pelaksanaan latihan industri di Yayasan Melaka banyak memberikan pengalaman yang baik dan bermakna kepada diri saya. Ini kerana aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang tempoh ini telah menambahkan pengalaman dan mengasah soft skill yang terdapat pada diri saya. Daripada pengalaman yang diperoleh sepanjang latihan industri dapat mendidik diri saya untuk mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh pihak atasan dan menepati masa. Tambahan pula, perancangan awal yang teliti dan pelaksanaan mengikut perancangan sangat penting dan hal ini membolehkan sesuatu pekerjaan itu dapat dilakukan dengan lancar. Selain itu, sokongan daripada pegawai-pegawai yang tidak jemu memberi tunjuk ajar dan nasihat akan saya praktikkan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Bimbingan daripada mereka banyak memberikan impak positif kepada diri saya. Antara nasihat kegemaran saya yang diucapkan oleh pegawai saya adalah jangan malu bertanya, kerana selagi belum mati kita masih sempat untuk belajar. Selain daripada itu, saya juga mempelajari bahawa pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, kerana tidak semua pekerjaan boleh dilakukan secara individu. Secara keseluruhannya, konsep pembelajaran latihan industri ini sangat berkesan kepada diri saya yang merupakan pelajar semester akhir sebelum saya menghadapi dunia pekerjaan sebenar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.